Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. 2 hari yang lalu saya berkongsi berkaitan dengan imam dan juga anak kepada imam tersebut, ya, dengan beberapa pegawai ya ditahan reman kerana dikatakan terlibat dengan rasuah yang bernilai 1.18 juta kalau saya tidak silap, sahabat-sahabat semua. Dan hari ini lanjutan daripada itu, imam terbabit dilanjutkan tahanan reman untuk siasatan yang selanjutnya. Jadi saya ingin memberikan update kepada anda kenyataan daripada ISPRM berkaitan dengan isu ini. Dan satu lagi adalah Sitro Perikatan Nasional ataupun pempengaruh influencer Perikatan Nasional nak cuba provok ya berkaitan dengan masalah air di Selangor, tetapi baru dia buat 2 buah video, masalah air itu pun sudah selesai. Masalahnya kenapa mereka berdiam dengan masalah air yang melanda seperti Kedah, Kelantan. Kelantan jangan cakaplah sahabat semua, 30 tahun masalah air tidak pernah selesai. Sekarang ini masalah jejari perigi, perigi jejari sedang juga dalam siasatan. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan anda untuk perkara yang panas ini berkaitan dengan imam, imam-imam yang berkaitan juga dengan kes rasuah, apa sebenarnya yang berlaku. Jadi kalau kita lihat ini adalah satu kes rasuah yang membabitkan ya imam, anak imam, pegawai-pegawai agama dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kenyataan media hari ini, reman pendaftar perkahwinan disambung 3 hari lagi. Itu yang sedang berlaku. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Ya, tempo reman terhadap 3 lelaki termasuk pendaftar perkahwinan di sebuah jabatan di negeri Perlis yang berakhir hari ini disambung 3 hari lagi untuk melengkapkan siasatan kes rasuah bernilai RM1.18 juta ringgit melibatkan urusan pendaftaran perkahwinan pasangan bernikah di Thailand. Sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, ISPRM, berkata, sambungan reman sehingga 12 Jun terhadap pegawai jabatan kerajaan itu dan seorang pemilik syarikat bersama bapanya masing-masing berusia lingkungan 40 ke 20-an ke 50-an dibenarkan penolong kanan pendaftar Mahkamah Tinggi Kangar Ahmad Hamdi Mustafar Rabu lepas bernama melaporkan ketiga-tiga suspek itu direman 5 hari sehingga hari ini bagi membantu siasatan kes rasuah berkenaan. Laporan itu menyebut suspek pertama yang merupakan pendaftar perkahwinan dipercaya menerima wang rasuah bernilai 1.18 juta ringgit daripada pemilik syarikat tersebut untuk membolehkan pasangan yang bernikah di Thailand mendaftar perkahwinan di Jabatan Agama di Perlis tanpa melalui prosedur yang ditetapkan. Suspek pertama itu dipercaya berurusan dengan pemilik syarikat itu menerusi bapanya yang bertindak sebagai orang tengah dan dipercaya melakukan perbuatan itu daripada tahun 2022 dan hingga tahun 2023. Tahun di mana kerajaan PAS, Parti Islam memerintah, sahabat-sahabat semua. Inilah kehebatannya, bila mana ada kuasa, mulailah rasuah, salah guna kuasa, seleweng dan sebagainya. Pengarah ISPRM Perlis Muhammad Nur Ada Abdul Ghani mengesahkan penahanan tersebut dan memaklumkan kes itu disiasat mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta ISPRM. Jadi itu antara kenyataannya daripada pihak ISPRM. Jadi sahabat semua, inilah ya yang agak mengejutkan kita. Ini bukan calang-calang ya, dikatakan imam dan anak kepada imam dan pegawai-pegawai di pegawai di mana kalau saya tidak silap di jabatan ya, di jabatan pendaftaran Perlis. Inilah kehebatan ya, kehebatan kerajaan PAS di negeri Perlis. Alright, so apa pandangan anda sahabat-sahabat semua? Jadi untuk seterusnya saya ingin berkongsi berkaitan dengan seorang pempengaruh ya daripada pro kepada Perikatan Nasional sebenarnya. Beliau cuba untuk membuat provokasi sebenarnya ya berkaitan dengan masalah air yang sedang dihadapi di negeri Selangor. Tapi sebenarnya masalah air ini telah dimaklumkan bahwa akan ada masalah air dalam masa 3 hari. Bukan 30 tahun ya, 3 hari saja demi untuk menyelenggara, membuat urusan baik puli dan sebagainya. Namun kita lihat ya seorang pempengaruh ya daripada
pro kepada Perikatan Nasional ini cuba memprovok sahabat-sahabat semua. Tapi belum pun sempat membuat pelbagai video, masalah air itu pun telah selesai. Pembangkang tak sempat troll. Kerajaan Selangor tiba-tiba air dah ada. Belum sampailah 3 hari maksudnya. Masalah air itu telah selesai. Bukan 30 tahun ya, tapi 3 hari. Air Selangor pada awal Jun lalu mengeluarkan notis gangguan bekalan air selama 3 hari, membabitkan sebagian besar kawasan di Selangor dan juga Lembah Klang. Isu gangguan air ini nampaknya dinanti-nantikan tentera cyber untuk menyerang kerajaan. Beberapa akaun media sosial pro-PN menyindir pentadbiran Selangor ketika hari pertama gangguan air berlaku, yaitu pada 5 Jun yang lepas. Jadi, namun begitu, sebagian besar penduduk sudah pun mendapat bekalan air selepas 24 jam bekalan air itu terputus. Walaupun sebenarnya mereka memberikan tempoh 3 hari sahabat semua, mereka akan menghadapi masalah air. Dengan hebatnya, ya, cyber trooper daripada pembangkang, daripada Perikatan Nasional, Walaun-Walauntit, ya, memprovokasi. Kononnya tiada masalah air, membuat video tarian ala-ala Pondan dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Dan akhirnya selepas 24 jam, masalah itu pun sudah selesai. Hari ini, tidak tahu lagi lah di mana mau letak muka sitro-sitro pembangkang ini. Keadaan itu menyebabkan pengguna media sosial yang pro kerajaan menyindir kembali penyokong pembangkang. Dan mereka secara sinis menyatakan rasa kasihan kerana penyokong pembangkang atau geng Walaun tidak sempat nak membahan kerajaan. Apa benda ni tiba-tiba ada air balik ni, takkan sehari je geng pembangkang nak boleh membahan. Patutnya sampai esok cek pengguna X menggunakan akaun Bumi Langit. Hantaran itu mengundang banyak komen sarkastik dari orang ramai yang mengatakan mereka juga marah pada kerajaan Selangor kerana tiba-tiba saja bekalan air sudah dipulihkan. Aduh, itu dia. Jadi kalau kita lihat ya antara komen-komen, menarik juga untuk saya kongsi ya bersama dengan anda sahabat semua, komen-komen daripada warga maya. Sebenarnya komen-komen ini lebih kepada sindiran lah ya, ditujukan kepada sitro-sitro Perikatan Nasional. Jadi ingatkan tak nak pergi pejabat sebab tak nak tiada air, itu antara komen ya. Tiba-tiba ada air kerajaan Selangor ni scam orang, jadilah macam negeri-negeri yang tak ada air atau air karat selalu, itu komen netizen. Dan antara komen lain, akhirnya tak ada sehari itu pun lebih awal dari jangkaan, bantai juga sebulan. Itulah katanya macam mana Walaun Islam nak hentap DAP ni katanya. Cepatnya air dah berbalik, hampir tak ada modal nak kutuk. Sakit hati Walaun tak sempat nak membahan lagi. Itu antara komen-komen ya daripada warga maya yang mana mengkritik sebenarnya dan juga menempelak geng-geng Walauntit, sitro-sitro pembangkang ini yang kita lihat menunggu waktu sebenarnya untuk cuba menjadikan isu air ini sebagai konten, sebagai bahan untuk menyerang. Tapi sebaliknya hanya sehari sahabat-sahabat semua. Bukan 30 tahun. Bukan berjanji dari 2023, tapi masalah air tidak selesai. Apabila masalah air tidak selesai, mereka menyalahkan ini mahal, bahan mentah mahal dan sebagainya. Oh, itulah kehebatannya, dalil-dalil daripada lebay-lebay. Memang kepakaran mereka sahabat semua untuk memperbodohkan rakyat, untuk memperbodohkan penyokong mereka. Bila mereka gagal, mereka akan mencari ataupun mengkambing hitamkan orang lain, mengkambing hitamkan swasta, syarikat-syarikat swasta. Mereka tidak pernah salah. Yang salah hanya kerajaan persekutuan, hanya pemimpin daripada kerajaan, hanya syarikat-syarikat swasta. Sedangkan yang mengumumkan itu dan yang memaklumkan itu dan yang menjadi tukang baca itu mereka dan mereka. Tapi inilah sahabat semua harus diingat, ini adalah fakta ya. Geng-geng pembangkang, Walaun-Walauntit, lebay-lebay, pemimpin PAS bersatu ini tugas mereka untuk memanipulasi, untuk memutarbelikkan fakta dan kebenaran. Itu tugas mereka. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang rasional ini sahabat semua, kita harus, kalaupun ya kita nampak komen-komen seperti ini, anggap saja itu sebagai bahan lawak jenaka
daripada walaun-walauntit, lebay-lebay, MP-MP, pemimpin-pemimpin daripada parti PAS bersatu dan juga gelakan. Mungkin juga daripada MC. Jadi apa komen anda sahabat semua berkaitan dengan isu ini? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun cangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.